Harap maaf, kita ada masalah teknikal sekejap. Saya akan invite balik Puan Norizam. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang ni ada masalah teknikal pasal sound je. Minta maaf, line saya tak berapa bagus ni. Okey, sebelum kita mula, minta maaf, saya minta para hadirin boleh bantu saya untuk mutekan dulu mikrofon anda. Okey, kepada yang baru masuk, saya minta untuk kena pasti nama Puan Norazlina Zakaria dan pinkan pada ruangan nama Puan Norazlina untuk bantuan sign language. Boleh? Boleh ya? Okey, terima kasih. Alright. Tanpa buang masa, saya rasa saya boleh jemput Encik line. Okey, minta maaf. Okey. Jadi baru masuk, boleh bantu untuk mutekan mic. Terima kasih. Okey, untuk melancarkan kita punya sesi taklimat. Terima kasih. Okey. Sekarang saya dengan itu saya menjemput T.S. Abdul Razak bin Sabtu untuk memberikan sedikit kata-kata aluan. Dipersilakan Cik Razak. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Muhammad Nazaruddin bin Hanafiah, Timbalan Pengarah Pengurusan. Mungkin Nazar boleh kata hi sikit. Cik Nazar. Assalamualaikum semua. Okey, ini Cik Nazaruddin, Timbalan Pengarah Pengurusan. Puan Norizam Ismail, yang baru cakap tadi itu adalah pegawai pengambilan Kolej Komuniti Selayang, dan saya rasa pegawai kanan, pensyarah. Puan Roziah ada kat sini tak jam? Ada. Mana? Puan Roziah? Ada. Saya. Tu Puan Roziah kacamata. Okey, dan khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, kepada pelajar yang akan ditemuduga bagi program kulineri khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah
kepada pelajar-pelajar semua kerana akan ditemuduga di mana sesi untuk sesi pengambilan pelajar kulineri khas ni memang kita laksanakan secara temuduga sebelum kita tawarkan. Walau bagaimanapun proses temuduga kali ini adalah merupakan proses pertama yang kita buat secara dalam talian. Jadi kebiasaannya program temuduga dijalankan secara bersemuka, okey. Tetapi disebabkan kita semua sedia maklum bahawa keadaan pandemik menyebabkan kita tidak dapatlah bersua. Walau bagaimanapun saya harap jawatankuasa untuk proses temuduga yang mana saya dimaklumkan proses temuduga tersebut akan berlangsung daripada 26 Julai hingga 4 Ogos. Maksudnya tempoh yang lama di mana semua pelajar saya dimaklumkan akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Jadi selepas ucapan saya ni akan diadakan maklumat lengkap berkaitan dengan bagaimana proses temuduga dilaksanakan. Jadi tahniah juga saya ucapkan kepada para pemohon yang akan ditemuduga dan juga ibu bapa yang sentiasa menyokong ke arah anak-anak mereka ini untuk mencapai kejayaan, di mana untuk makluman kepada ibu bapa bahawa permohonan untuk kemasukan pelajar bagi program kulineri khas ni memang mendapat sambutan yang amat menggalakkan setiap kali pengambilan pelajar. Walau bagaimanapun disebabkan oleh kekangan kita tidak dapat nak menggandakan ambilan pelajar. Malahan dalam situasi pandemik ini pun kita terikat dengan SOP dari segi nak melaksanakan pengambilan pelajar yang ramai. Jadi saya harap ibu bapa memahami situasi tersebut itu atas dasar keselamatan. Maknanya hanya sedikit saja yang kita akan tawarkan. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna sekiranya mereka tidak dapat, mereka tidak ada harapan lagi untuk untuk masuk ke Kolej Komuniti Selayang. Jadi setiap kali apabila kita tawarkan, semuanya layak untuk memohon. Dan kalau ikut kepada data yang lepas, kita dapati ada pemohon-pemohon yang sampai dah 2-3 kali membuat permohonan untuk masuk. Maksudnya mereka ini telah pun melalui proses saringan secara temuduga beberapa kali sebelum mereka ditawarkan. Okay? Dan ingin saya maklumkan jugalah kepada ibu bapa bahawa sebenarnya bagi kelas program kulineri khas ni, untuk makluman kita kita ada dua kumpulan utama lah, iaitu satu iaitu kumpulan pelajar masalah pendengaran dan satu lagi masalah pembelajaran. Walaupun kita kata masalah, tetapi sebenarnya mereka ni adalah pelajar-pelajar yang mempunyai potensi yang amat baik. Maksudnya mereka sebenarnya ada mempunyai kelebihan yang lain daripada orang lain. Malahan kita dapati bahawa ikut rekod kita telah ramai pelajar-pelajar kita yang kita telah lahirkan. Okey, di mana pada convocation 2019 untuk makluman di mana pelajar kita saudara Muhammad Lais dari kumpulan masalah pembelajaran telah menjadi
graduan terbaik negeri Selangor. Ini adalah merupakan, maksudnya graduan terbaik ini dia bukannya terbaik di kalangan OKU, tetapi dia terbaik di kalangan semua pelajar, termasuk pelajar yang normal. Mohon Cik Fuad tutupkan ni. Cik Fuad, ada bunyi bising. Tutupkan apa ni? Mute kan? Mute kan. Sebab dia ada bunyi bising. Okey. Okey, jadi dan begitu juga ada pelajar kita si Farid di Kota Baru telah pun menjadi usahawan. Dan Farid ni kita akan calonkan dia sebagai untuk bertanding dalam Malaysia Entrepreneur Award bagi graduan. Okey. Ini adalah merupakan satu pencapaian yang baik bagi pelajar-pelajar OKU. Okey. Maksudnya kepada ibu bapa dan kepada pelajar, walaupun dari segi bahasanya dinyatakan bahawa sebagai orang kelainan upaya, kelainan ni dia adalah lain daripada orang lain, tetapi dia ada potensi dan ada kecemerlangan yang lebih daripada orang lain. Okay? Daripada orang yang normal. Okay? Jadi saya harapkan supaya pemohon-pemohon yang akan mengikuti proses temuduga ini akan dapat laksanakan dengan baik, disebabkan semua proses tu secara virtual. Dan saya juga dimaklumkan bahawa dalam proses temuduga ni ada yang kena masak dekat rumah. Okay? Jadi kena sediakan bahan-bahan untuk masak, dan mereka ni akan tengok secara live macam mana pemohon membuat menu masakan. Okay? Jadi saya berharap walaupun temuduga ini berjalan secara demikian, tetapi kita akan dapat maksudnya kita akan dapat menilai potensi setiap pemohon. Okey. Okey, jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa pengambilan kerana telah menguruskan proses dari segi menghubungi calon untuk menghadir sesi temuduga yang seperti mana yang saya nyatakan tadi, dan yang akan menguruskan program sehinggalah tamat. Jadi saya rasa setakat itu daripada saya. Saya berharap supaya daripada untuk makluman kita ada seramai 86 orang calon, iaitu masalah pembelajaran 68 orang, masalah pendengaran 18. So total adalah 86 orang calon. So saya harap supaya masing-masing akan dapat menunjukkan kompetensi, walaupun kemungkinan ujian yang diadakan memang kita biasanya kita kawal dari segi ujian soalan-soalan objektif ataupun subjektif, kita kawal, tapi disebabkan masing-masing buat dekat rumah sendiri, so kita haraplah supaya calon yang memohon kena jujur dia menjawab. Maksudnya ibu bapa nanti, kalau ibu bapa yang menjawab, macam ibu bapa pula nak masuk belajar. Okey, jadi saya harapkan mungkin ibu bapa mungkinlah boleh, ialah sebab dah duduk kat rumah kan, mungkin bolehlah tengok, memantau mereka ini melaksanakan proses temuduga tersebut. Okay. Jadi saya rasa setakat itu daripada saya. So good luck. Saya harap kepada semua akan dapat melaksanakan program, melaksanakan proses di temuduga ini dengan jayanya.
Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, saya serah pada Puan Ijam. Terima kasih Encik Razak. Minta maaf saya beralih ke telefon dah, jadi nampak sikit je, tak dapat nampak semua ni. Okey. Tanpa buang masa, tak sabar dah adik-adik nak dengar juga ni kan. Para ibu bapa pun nak dengar taklimat ni. Okey, saya jemput Cik Kaidi. Sebab sebelum ni dengar nama je Cik Kaidi. Siapalah orangnya kan. Okey, sekarang sebabnya sebelum ni berurusan sepenuhnya dengan Cik Kaidi yang mengetuai proses telefon, soal jawab, maklum balas dan Cik Kaidi yang menguruskan. So sekarang saya tampilkan, saya jemput Cik Kaidi. Kita dah bersedia nampaknya. Silakan Cik Kaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengarah Cik Razak, Timbalan Pengarah Pengurusan Cik Nazar, Ketua Program untuk sijil untuk kulineri Puan Rod, para pegawai pengambilan dan pensyarah-pensyarah dan para ibu bapa dan para calon yang akan menghadapi temuduga yang akan dilaksanakan nanti, insya-Allah. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang penerangan sedikit berkenaan dengan sijil asas kulineri. Kemudian saya akan tentang pelaksanaan untuk yang pelaksanaan yang akan dilaksanakan nanti, insya-Allah. Nampak boleh nampak Assalamualaikum. Tak ada, Cik Kaidi, tak ada. Okey. Ada? Okey. Dah ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengetahuan semua, sijil asas kulineri ini adalah merupakan di bawah Kolej Komuniti Selayang, IPTA, bukan institusi swasta. Ada yang ibu bapa atau yang dia salah anggap, dia kata ingat Kolej Komuniti Selayang ni kolej swasta. Sebenarnya kita di bawah IPTA, di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Kita telah bermula pada tahun 2007 untuk pengambilan pertama untuk pelajar pekak, dan seterusnya pada tahun 2011 kita telah membuka peluang kepada pelajar untuk OKU pembelajaran dan OKU pendengaran bersama-sama untuk belajar bersama. Dan kita modul yang mereka akan ambil jika berjaya untuk ditawarkan untuk mengikuti. Semester pertama mereka pelajar akan belajar asas masakan barat. Semester kedua masakan Malaysia. Semester yang ketiga pasti dan keilmuan tempatan, dan semester 4 mereka akan menjalani latihan industri. Pembelajaran adalah 100% secara berterusan dan tidak ada penilaian akhir untuk pelajar-pelajar. Syarat kemasukan untuk ke Kolej Selayang perlu menamatkan pengajian di sekolah menengah, mempunyai sijil tamat sekolah, berumur 17 tahun ke atas, warga negara Malaysia, mempunyai kad OKU dan lulus temuduga yang dilaksanakan oleh pihak Kolej Komuniti Selayang. Bentuk temuduga yang akan dilaksanakan nanti, ujian adalah berbentuk ujian objektif, ujian lisan dan ujian amali. Tarikh temuduga yang akan dilaksanakan bermula pada 26 Julai sehingga 4 Ogos dan akan dilaksanakan secara Google Meet atas talian, insya-Allah. Dan calon perlu mengikuti kumpulan yang telah ditetapkan dalam Telegram. Ada juga calon yang masih belum masuk dalam grup masing-masing, jadi minta kepada ibu bapa untuk bantu anak untuk pantau supaya mereka masuk grup yang telah ditetapkan dalam grup. Boleh tengok dalam grup Google, dalam Telegram semua. Okey. Ini saya di sini saya
di sini jadual yang akan dilaksanakan. Untuk ujian objektif kita akan bermula pada 26 Julai iaitu minggu depan hari Isnin pukul 9 hingga 10 pagi. Iaitu melibatkan semua kumpulan, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Okay. Seterusnya ujian lisan. Ujian lisan kita akan laksanakan selama 2 hari. 27 Julai hari Selasa untuk kumpulan 1 sesi pagi. Okey, 9 pagi sampai 12. Kita akan pisahkan pada kumpulan-kumpulan yang akan kita bagi tahu di dalam saya akan update dalam setiap kumpulan dalam Telegram nanti. Okey, jadi mohon untuk IWAPA dan calon untuk pantau berkenaan dan info yang akan diberi nanti. Okay. Kumpulan 2 sesi petang. Okay, jadi hari Selasa tu hanya melibatkan kumpulan 1 dan kumpulan 2 sahaja. Okay. Pukul 2 sehingga pukul 5. Kemudian hari Rabu yang akan melibatkan pada kumpulan 3 dan 4 iaitu 2 kumpulan sahaja. Okay. Okay, seterusnya untuk ujian amali. Ujian amali akan bermula pada hari Rabu 28 Julai sesi pagi 9 hingga pukul 12 tengah hari iaitu kumpulan 1 12 orang dan kumpulan 1 juga petang 12 orang juga. Okey, ini saya akan update juga dalam Telegram sebelum pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan nanti. Okey. Pada 29 Julai, hari Khamis untuk kumpulan 2, sesi pagi dan petang. Hari Jumaat, sesi pagi sahaja yang akan dilaksanakan. Sesi pagi sahaja, 12 orang. Hari Sabtu dan Ahad tidak akan dilaksanakan untuk ujian. Dan kita akan sambung pada hari Isnin, sesi pagi untuk kumpulan 3 dan kumpulan 4 sesi petang. Okay. Dan 3 Ogos hari Selasa akan dilaksanakan untuk sesi untuk kumpulan 4 juga. Okey. Kemudian 4 Ogos tu kita akan standby pada kumpulan yang pada orang mungkin ada yang tercicir yang tidak melaksanakan, yang belum melaksanakan ujian tu kita akan buat pada 4 Ogos untuk standby. Jadi di sini dia akan berlangsung selama dia ikut kumpulan lah. Dia punya pelaksanaan tu dia ikut kumpulan. Jadi minta untuk ibu bapa dan calon sekali lagi saya ingatkan untuk masuk ikut kumpulan yang telah ditetapkan, ikut nama yang telah ditetapkan dalam Telegram, kumpulan Telegram . Okay, yuran pengajian untuk pelajar ni untuk sebab kita dalam masa tempoh PKP, jadi pelajar yang akan masuk mereka untuk setakat untuk permulaan mereka akan bayar 200 sahaja untuk yuran pengajian pelajar. Ya. Yuran pengajian pelajar 200. Kemudian jika selepas ni bila dah masuk kolej baru kita akan bagi senarai yuran yang akan dibayar nanti oleh pelajar. Okay, untuk makluman juga pelajar yang berjaya ditawarkan untuk kemasukan ke pelajar pendidikan khas yang berjaya untuk kemasukan ke Kolej Komuniti Selayang, mereka akan mendapat allowance yang akan diberikan daripada Kementerian Pengajian Tinggi sebanyak 300 untuk pelajar OKU pembelajaran dan dalam 500 untuk pelajar untuk masalah untuk OKU pendengaran. Okay. Jadi di sini boleh meringankan ibu bapa yang akan menghantar anak untuk belajar di Kolej Komuniti Selayang. Okay, selepas habis pelajar prospek kerjaya mereka adalah pengusaha kafe, pengusaha produk pastry, pekerja di bidang hotel, pembuatan roti, catering, chef homies dan pastry. Okay. Ya, untuk pengetahuan juga di Kolej Komuniti Selayang kita ada untuk pelajar-pelajar ni untuk mereka sebelum mereka pergi ke latihan industri mereka akan belajar juga
macam mana cara bekerja dalam industri. Di sini Kolej Kementerian menyediakan platform untuk pelajar-pelajar ni buat persediaan sebelum mereka ke latihan industri, iaitu di sini Kolej Kementerian kita ada Inspired Kitchen. Inspired Kitchen ni dia ada di Kolej Kementerian, ada dah di Cawangan, satu di Putrajaya. Okay. Ini antara aktiviti pelajar yang telah dilaksanakan untuk pelajar-pelajar pendidikan khas. Selain daripada itu, pelajar-pelajar pendidikan khas juga telah didedahkan juga dengan pertandingan-pertandingan yang mereka masuki. Ini pelajar kita, saudara Laiz telah mendapat anugerah ketua pengarah seperti yang Cik Azad bagi tahu tadi. Okey. Seterusnya Arif Naufal ni pelajar kita yang akan mewakili Malaysia pada tahun 2022 di Rusia dalam bidang restoran service. Okay. Selain daripada itu, ini alumni yang telah berjaya menamatkan pengajian di Kolej Kementerian dan telah bekerja. Okay. Okey, selain daripada itu, untuk pengetahuan juga saya nak promosi juga, selain daripada Kolej Komuniti Selayang, ada juga kolej-kolej komuniti lain yang menawarkan pengajian untuk pelajar pendidikan khas, iaitu Kolej Komuniti Tampin, Sijil Asas Hiasan Ikan, Kolej Komuniti Raub, Kolej Komuniti Terengganu, Sijil Asas Jahitan Kreatif, Sijil Asas Kulineri Kolej Komuniti Selayang, Sijil Asas Landscape Kolej Komuniti Masjid Tanah, Sijil Asas Pembuatan Seramik Kolej Komuniti Cenderuh, Sijil Asas Pemprosesan Makanan Kolej Komuniti Jelebu dan Kolej Komuniti Arau, Sijil Asas Ukiran Kayu Kolej Komuniti Grid, Sijil Asas Pastry Kolej Komuniti Ledang, Kolej Komuniti Sungai Petani dan Kolej Komuniti Bayan Baru. Ini antara kolej-kolej komuniti yang telah menawarkan pengajian kepada untuk mereka untuk OKU pembelajaran. Okay, ada itu saja daripada saya. Okay, seterusnya saya serahkan pada pegawai pengambilan. Okey, terima kasih Encik Khairi. Okey, harap sedikit penerangan daripada Encik Khairi tu boleh ibu bapa dan juga calon dapat memahami lah ya. Tapi misalnya kata ada masalah, boleh diajukan dalam grup yang telah kita buat ya, dalam grup Telegram ataupun WhatsApp tadi ya. Sebab apa mungkin kita tak sempat, kita nak nak cepatkan proses taklimat ni. Okey, kemudian tanpa saya lengah, saya nak menjemput Puan Fazlilawati ya untuk memberikan penerangan pelaksanaan ujian temuduga. Jadi kepada calon dengar baik-baik ya, kepada ibu bapa yang mungkin boleh dapat membantu calon nanti. Dijemput Puan Faz. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okay, yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah Cik Abdul Razak bin Zadu, kepada Timbalan Pengarah Pengurusan Cik Nazarul Zain, Timbalan Pengarah Akademik kita Puan Sazwan Azlin dan Ketua Program Sijil Kulineri dan Asas Kulineri Puan Rozia binti Ibrahim. Okey, saya berharap anda-anda semua dah bersedia. Okey, jangan takut, jangan nervous, tak ada apa-apa. Kita enjoy ya. Okey, kita jumpa hari Isnin. Okey, Cik Zati tolong share presentation saya. Okey, untuk persediaan anda, okey, pertama kita kena sedia diri kita. Okey, kita kena rasa diri kita ni boleh buat semua. Okey, tak ada kekurangan pada diri kita. Kita semua boleh. Okey, okey, untuk persediaan ini, okey, anak-anak tuan atau adik-adik calon, okey, pertama kena menjawab soalan atas talian. Okey, selepas tawaran tadi Cik Khairi dah beri beberapa kumpulan untuk lisan kan. Cik Khairi, you all akan berjumpa untuk temu duga lisan menggunakan aplikasi Google Meet. Okey, pastikan dah install aplikasi Google Meet. Okey, kemudian kita akan buat penilaian amali secara live video melalui Google Meet. Okey, yang ketiga saya akan bercakap tentang rupa diri semasa temuduga dan menghantar maklumat penglipatan pelajar calon, okey, maaf ya belum belajar lagi, calon di dalam sukan serta co-curriculum. Okey, Cik Zati next.
Okey, ujian di atas talian ini kita menggunakan word wall. Ya, yang ini word wall. Okey, setiap bahagian memberi markah 10 markah. Okey, dan dia ada 4 bahagian. Bahagian A, B, C dan D dan E. Okey, so setiap soalan bahagian A mungkin 3 minit, bahagian B 3 minit, bahagian C 5 minit, bahagian D 5 minit dan bahagian E 3 minit sahaja. Okey. Calon diberi peluang menjawab satu soalan saja sekali. Tak boleh ulang. Bila dah calon, anak-anak tuan dan puan dah submit soalan, terus dia tak boleh ulang. Kalau salah, salah. Dia tak boleh patah balik. Kata, oh saya jawab tadi salah, saya nak patah balik. Tak boleh. So, pastikan betul-betul jawab dan ni. Soalan tak susah. Okey, tahap dia adalah paling tinggi adalah soalan tahap tahun 5. Kalau pengiraan paling tinggi pun saya bagi tahap tahun 5. Okey, ada critical thinking lah. Okey. Okey, untuk dalam bahagian atas talian ni dia ada pengetahuan tentang masakan. Sebab nak ambil bidang masakan kan. So kita kalau kita tahu makan, kita mesti tahu bahan apa dalamnya. Kita tahu mak kita masak sayur apa hari-hari kan. Okey. So ada common sense. Okey. So kita menilai. Okey. So saya ingatkan ikut soalan bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan E dan hanya diberi masa 35 minit. Okey, saya akan bagi waktu. Okey, kami setiap pegawai urus setia akan share di dalam grup Telegram masing-masing untuk menjawab soalan. So anda diberi hanya 35 minit sahaja. Selepas tu soalan akan ditutup. Okey, sekiranya ada masalah boleh hubungi kami. Okay, next. Okay, temu duga lisan. Okay, calon ini akan diberi temuga secara berkumpulan. Okay, untuk lisan ni kami akan bertanya lah antara face to face lah, menghadap muka. Okay, untuk menggunakan sesi Google Meet. Okay, aplikasi Google Meet. Okay, persediaan bagi calon yang pertama dia mesti siap bersedia. Okay, pastikan keadaan internet semua baik. Okay, jalan lebar. So pakaian bagi lelaki mestilah baju kemeja berkola, lengan panjang atau lengan pendek. Saya nak kemas dan bergosok lah. Kalau nak pakai tali leher ke, tak nak ke, tak ada masalah. Yang penting kemas. Okay, bagi calon perempuan mestilah berbaju kurung atau pakaian blouse yang formal. So tak naklah pakai t-shirt ke berkola, kami tak nak. Sebab itu akan efek makan-makan anak-anak puan ya. Okey, seterusnya. Okey, persediaan amali. Okey. Calon diberi masa 10 minit untuk melakukan proses memasak nasi goreng. Resepi apa pun tak kisah, nasi goreng apa, tapi janganlah bagi terlampau nasi goreng yang menyusahkan anak puan-puan atau yang ini. Buat nasi goreng yang penting dia ada confident untuk bercakap dan menerangkan bahan-bahan masakan. Lepas tu menunjukkan cara masakan ya. Saya nak gambaran video itu adalah full body, bukan tunjuk tangan dia. Saya tak nak, kami tak tahu tangan siapa. Okey, ada setengah orang buat video dia tunjuk okey bawang tapi tunjuk tangan. Saya tak nampak muka dia. Tantah dia guna tangan mak dia. So kita nak yang tu ya. So pakaian untuk masa kita berada di dapur sebagai seorang ni, yang penting tak perlulah pakai baju chef ke baju apa. Yang penting baju tu kemas, dia proper, dia ada lapik dan okeylah. Bolehlah study di internet pakaian apa yang sesuai ya. Jangan pakai kain plekat ya. Alright. Okay, dan mengetahui bahan masakan ya. So tak boleh tanya, mama ni bahan masakan apa? Tak boleh, ni bawang ke bawang putih? So kena data. Kalau yang lain yang kepekat, kita guna bahasa isyarat, kami faham. Alright. Next. Okay, ini adalah contoh video pelajar asas kulineri ya. Nama dia Muhammad Irfan, dia adalah pelajar autism. Okay, saya tunjuk. Nampak gambaran, kita share video ni.
Boleh ke? Ijam tak nampak muka Ijam. Nampak muka Ijam je. Nanti Cik SR tu dia. Ke hanya I je boleh share? Kak Fah je kot. Tak apalah I sharekan. Okay, Kak Fah sharekan lah. Sekejap. Kejap ya, sebentar. Okey, semua nampak ke? Okey, sudah boleh nampak ke? Okey. Okay, so dia punya video memang nampak teratur. Tapi kita tak nampak rupa badan dia. Kita nampak hanya tangan. So saya tak nak macam ni. So kalau boleh video tu bila nampak the whole body, dia angkat saja tunjukkan. Tak perlu ni lah, dia terangkan saja pun dah cukup ya. Okay. Saya hanya akan forwardkan Saya nak tunjuk sekejap saja. Okay. Tak payah tunjuk potong-potong ni So semua bahan dah siap sedia. Tak perlu tunjuk yang potong-potong. Okay. So gambar ni banyak ditunjuk pada tangan. So markah takkan ada. So boleh saya nak rupa diri tu mesti ada ya. Okay. So next. Macam ni. Dia ada nampak separuh badan dia. Okay, dia tunjuk. Okay, nampak kita nampak rupa dia, kita nampak dia tunjuk bahan. Okay. Yang tu baru kita nampak. Memang dia lah. Bukan tangan orang lain. Okay. Kena ada tak anak-anak puan kena terangkah. Kalau bahasa isyarat lah. Okay. Cikgu nak tanya, maknanya ibu bapa kena jadi kameraman lah ya? Ya, cik. Betul, cik. Ibu bapa akan jadi cameraman. Mungkin adik-beradik pun boleh. Boleh, Tak solusi tapi ibu bapa. tapi cik dah siap angle. Katakan nak cik pukul berapa, cik dah siap angle tu dah. Okey, dah standby angle kat sini. Jangan masa kita kata okey cik dah boleh dah nak cari angle. Angle tu dah mesti dah ada dah. Tempat dah praktis dah kat mana tempat dia nak masak. Oh. Okey, ni next untuk pelajar pekak. Ni dia tunjuk cara nak masak kari ikan. Okey, kalau wasyarat, kalau wasyarat boleh eja je lah. Kami faham lah. Okey, tak ada masalah. Okey, itu saja. So, untuk markah, okey, bagi markah ujian di atas talian yang saya kata yang 4 bahagian tu hanya membawa markah 20 markah ya. Dan temu guna lisan 30 markah dan temu duga amali, minta maaf, temu duga amali bukan 30 markah, 50 markah. Dekat temu guna amali ni adalah paling tinggi markah dia, 50 markah. So dari saksian rupa diri, cara teknik memasak, cara penerangan, semua ada dalam tu. Itu je. Okay, thanks. Ada soalan?
Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Salam. Sila. Cikgu, untuk ujian lisan, apakah antara contoh-contoh soalannya untuk ujian lisan? Okay, untuk ujian lisan kita akan bertanyakan berkenaan dengan minat pelajar dan kita akan juga tengok dari segi komunikasi pelajar. Kita akan buat secara berkumpulan, akan masuk sebagai contoh dalam sekali aktiviti itu kita akan buat dalam 4 orang, akan panggil secara serentak dan mereka perlu untuk cara berkomunikasi minat pelajar dengan latar belakang macam mana dia di sekolah dulu, keterlibatan dia dan apa yang dia minat untuk dia belajar di Kolej Universiti Selayar. Okey. Dengar? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Puan. Saya nak tanya Ya. berkenaan dengan kamera tu, kena still ke boleh bergerak? Boleh bergerak. Boleh bergerak kan? Kalau sebab boleh. apa? Kita punya dapur dah dekat situ dah tak boleh nak bergerak dah. Ya, boleh bergerak, tak ada masalah. Cuma position tu kan cik bergerak kan tak nampak gambar nak cik kan. So bergerak lah. Boleh. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya nak tanya tadi yang berkaitan dengan temuduga amali tu. Ya. Adakah dibuat secara langsung ataupun secara rakaman video? Secara langsung. Secara langsung lah nanti secara atas talian Google Meet macam ni lah. Ya, atas talian. You cakap. Cikgu nak tanya kalau pakai masak tu kan, kalau pakai maki kita boleh ke? Okey, dia macam ni Puan. Boleh tutup Siti Awi, boleh tutup mic. Okey, kalau mati cooker tu macam tak sesuai sebab tajuk kita nasi goreng. Apa? Siti Awi boleh tutup mic je sebentar. Okey, tajuk kita nasi goreng. Okey. Kalau kita pakai yang macam slow cooker tak sesuai. Sama kalau Puan pakai dapur gas atau induction. Tak apa. Kalau dapat periuk macam yang pressure cooker macam Noxa tu saya tak berapa sangat sebab kita nak benda yang memang dia ni nampak. Yang tadi tu sebab dia buat nasi lemak. Okay, ada soalan lagi? Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya Cik Khaizir. Cik Khaizir, ada sebut dalam pasal yang yuran 200 tu, itu masa bila? Okay, yuran 200 semasa pendaftaran pelajar. Oh, yang dah confirm dapat lah? Yang confirm dapat lah. Okay. Alright. Okay, dia yuran dia 200 tapi adalah nanti bila pelajar dah datang di kolej dia perlu bayar untuk yuran peralatan. Bila mereka yang dah terpilih ya? Bila terpilih tu yang yuran peralatan semua tu dia yuran pelbagai semua. Okay. Faham. Okay, terima kasih. Untuk pengetahuan juga pelajar yang terpilih nanti mereka 200 yuran pengajian mereka tu mereka akan dapat balik yuran pengajian sahaja 200. Alright, thank you. Okay. Pelajar OKU sahaja. Okay. Saya nak bertanya Puan, ujian lisan tu Cik Awi sekejap ya. Bagi ya Cik Soimi. Saya nak bertanya soalan ujian lisan tu dalam bentuk grouping discussion Ya betul. Berapa orang ni? Selepas dengar 4 orang. Topik biasa nak ajukan topik berkisarkan apa tu? Itu yang seperti yang saya beritahu tadi, mungkin ada sedikit dari segi komunikasi pelajar. Kita nak tengok macam mana komunikasi pelajar dan dia faham apa yang arahan yang kita tanya, dan kemudian dari segi minat
minat pelajar, segi mungkin kita akan bagi satu isu dan mereka boleh bincangkan bersama. Okey. Itu yang akan ditanya nantilah. Okey. Terima kasih ya tuan. Okey, ada lagi? Assalamualaikum. Cik, saya nak tanya berkenaan dengan amali kan. Sebab saya baru masuk. Ya. Dia nak buat tu, masalahnya amali tu dia dah bagi ke yang menu apa yang patut kita buat? Dalam surat tawaran ada. Saya dah sertakan dia punya ni soalan dia. Oh, soalan tu. Soalan ada dalam surat panggilan temu duga tu. Kita ada sertakan. Okey. Kalau ada yang belum dapat surat panggilan tu boleh maklumlah kita berikan. Dalam tu ada maklumat yang berkenaan dengan soalan yang akan ditanya soalan amali untuk rujukan kepada ibu bapa dan para pelajar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kan kita ada 3 bahagian, 20 markah, 30 markah dan 50 markah. Jadi untuk pelajar-pelajar ni lulus, berapakah peratus untuk mereka dapat sekurang-kurangnya untuk lulus temuduga ni? Okey, untuk temuduga ni, kita akan tengok pemberatan calon-calonnya di antara 20, 30 dan 50. Maka yang terbaik adalah calon yang terpilih, tapi tak semestinya. So kita akan tengok kriteria-kriteria tambahan yang kami minta, seperti calon kalau ada mewakili Malaysia atau sukan atau kurikulum, itu juga memberi markah bonus. Sebab tu masa untuk temuduga secara lisan, kami berharap ibu bapa dan menyediakan apa-apa maklumat sekiranya kami minta untuk pembuktian bahawa pelajar ini pernah terlibat dengan pertandingan, kemahiran atau sukan atau mana-mana yang pernah dia menyumbang. Ada soalan lagi? Cikgu nak tanya, macam anak saya kan iPhone dia, depan dia boleh ambil gambar tu. Kalau nak buat video tu untuk dia nak rakam tu belakang tu kamera dia rosak, boleh tak diguna iPhone adik dia untuk video masakan tu lagi amali? Boleh je puan, boleh je, tak ada masalah. Cuma bila kami bagi link tu, dia akan guna link tu forward kepada handphone adik dia atau kakak dia, guna je. Tak ada masalah. Terima kasih cikgu, terima kasih. Sama. Okay, ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, boleh bertanya di dalam setiap kumpulan lah. Kami akan cuba menjawab. Saya berharap semua sudah bersedia, jangan risau, jangan nervous. Semua boleh, kalau Malaysia boleh, kita pun boleh. Anak-anak saya ni, walaupun anda adalah calon, tapi saya dah anggap anda semua ni macam-macam anak-anak saya. InsyaAllah rezeki kita ada ke mana-mana. Okey, selain di program College Community kita tawarkan, ada juga program-program lain digunakan oleh program empowerment program, itu pun boleh masuk untuk anak-anak puan. Okay, so tak ada soalan apa-apa lagi Saya serahkan pada Puan Nurizam. Sorry Puan, Puan. Puan, sorry. Nasi goreng tu simple je Ya, simple. Yang boleh. Sedap tak sedap tak apa. Ya, tak sedap tak apa. Kita nak tengok teknik dia punya confidence level. Presentation tu presentation. Presentation jangan over cik. Ya ke? Presentation jangan over sampai berdaun-daun macam saya tak nak. Saya nak tahu anak yang penting anak cik tu bersedia. Oh ya ke? Thank you. Yeah. Assalamualaikum, saya nak tanya. Tak dengar. Saya dengar. Saya nak tanya macam kumpulan 1, anak saya kan, Fatul Rizal, dia punya ujian tu hari
yang lisan dengan amali tu hari apa? Sebab dia bekerja. Jadi macam saya nak tahu, saya minta cuti untuk tarikh tu. Okay. Nanti jadual saya akan upload sekejap lagi saya akan upload untuk jadual itulah. Okay, jadual untuk macam untuk pelaksanaan untuk hari yang akan dilaksanakan, dia akan ikut hari, ikut kumpulan ikut kumpulan dan hari, dia tidak akan dilaksanakan secara seminggu itulah. Secara 8 hari itu tidak, dia akan ikut hari yang akan ditetapkan berdasarkan kumpulan masing-masing. Jadi saya mohon sekali lagi kepada ibu bapa, ada lagi yang belum masuk kumpulan sebab nanti takut terlepas info, dan soalan-soalan pun akan diberi dalam kumpulan sahaja, tidak akan diberi kepada kumpulan yang secara umum tu. Jadi kalau ibu bapa yang belum ada Telegram tu, ada calon yang belum ada Telegram tu, minta install. Okay, sebab dan bersedia untuk dengan aplikasi Google Meet untuk kita buat untuk persediaan. Jadi ibu bapa juga ataupun adik-beradik boleh bantu untuk rekod sahaja, untuk batas proses amal itu hanya calon sahaja yang dibenarkan untuk membuat. Okay. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, Cik Puan, saya nak tanya, untuk persediaan menghantar maklumat penglibatan pelajar dalam sukan serta kurikulum. Maklumat ni masa bila nak hantar? Masa berlakunya program tersebut atau masa bila you nak terima? Masa kita temu duga amali tu. Masa Puan, macam saya tadi saya sharekan skrin kan? Ya, betul. Macam tu juga Puan. Puan buat dia dalam bentuk PowerPoint ke atau Microsoft Word ke? Kalau tak boleh hantar pada kami lah. Kami boleh tengok lah masa Okay, so that means saya boleh direct pergi hantar ke you lah on PDF, betul? Ya, boleh. Sebab takut nanti kalau masa PowerPoint, masa anak tengah buat tu, kita takut dia dekat kabut pula kan? Boleh. Okay, alright. Tak apa, masa kami minta baru hantar. So jangan hantar sekarang. Ya. Kami ni Okay, terima kasih. Hello Puan. Assalamualaikum Puan Fat. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal tadi tu yang ada orang cakap tu pasal PDF apa ya? Maklumat. Apa dia? Maklumat pasal apa ya? Yang pasal PDF tu? Oh, PDF tu sijil-sijil. Kalau ada sijil yang calon wakil mana-mana boleh PDF kan atau nak buat dalam Word pun boleh. Masukkan takat gambar ke apa, buat dalam satu folder. Kena send lah, dah buat tu send terus lah. Ya, bila kami minta, bukan send sekarang. Okay. Masa temu duga. Okay. Tapi dah siapkan siap-siap. Standby saja. Masa temu duga kami akan minta. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Sama. Hello Puan. Hello. Ya, saya dengar. Puan, saya nak tanya. Tadi saya masuk lambat. Minta maaf. Saya dengar terus ada dah bincang berkenaan dengan, saya tak nampak masak, saya tak tahu apa lagi yang sebelum tu. Okey, tak apa. Okey, kalau semuanya Puan Cik Izzati atau Puan Nurizam akan sharekan dalam YouTube saya rasa, YouTube kan. So kami akan dapatkan link tu, akan share di dalam grup kumpulan masing-masing, boleh tengok di dalam tu. Yang masak nasi goreng tu tarikh dia bila? Asyik nasi goreng ada kumpulan kami bagi-bagi Puan. Itu maklumat akan dimasukkan juga dalam grup masing-masing. Oh, dia akan update kemudian lah tu? Tak. Nanti ada bagi Kita tarikhnya. akan sekejap lagi kita akan bagi jadual. Nanti saya akan bagi jadual dalam grup. Jadi boleh rujuk dalam situ lah. Jadual dia berdasarkan pada hari dan kumpulan. Dia tidak akan berlangsung secara 8 hari tersebut. Okay? Okay, terima kasih. Okey, rasanya ada lagi soalan ke tu ataupun boleh kita sambung ya. Kita sambungkan sesi soal jawab dalam kumpulan kita nanti. Boleh? Puan, Cik saya nak Azan tanya. ada tanya. Pasal kalau untuk anak pendengaran ni macam mana dia orang punya tu? Video dia orang gunakan bahasa isyarat lah, video bahasa isyarat. Video bahasa isyarat. Tak ada masalah Cik. Bahasa isyarat. Okay. Kalau yang ada yang anak Cik boleh semi deaf, boleh bersuara, guna bahasa suara je. Apa boleh. Tangan guna, suara pun guna. Itu lagi baik.
Okey, saya rasa cukup setakat ni ya. Tak apa, kalau ada soalan lagi, ada kemuskilan, boleh diajukan dalam kumpulan Cik Khairi, Puan Faz dan juga Urus Setia akan bantu jawab. Dan kalau nak tengok ulang tayang, nanti pegawai kita akan masukkan dalam Facebook, ya, YouTube kan ataupun terus ke dalam Facebook, dan link ni kita akan kongsikan dalam kumpulan kita. Boleh tengok, ya. Dan kalau ada soalan lagi tak apa, kita boleh bantu jawab. Jangan risau. Sebab sempat lagi daripada hari Sabtu, Ahad, ada lagi 2 hari lebih kurang kan untuk kita bantu ya. Okey. Saya rasa cukup setakat ni. Terima kasih Cik Abdul Razak dan juga Encik Muhammad Nazarudin, Barisan Urus Setia, tuan-tuan dan puan-puan dan juga calon sesi temu duga yang akan datang ni. Saya doakan semoga anda bersedia dan berjaya. Macam Puan Faz cakap tadi, jangan takut-takut. Yang penting yakin ya, yakin pada diri sendiri. Kita cuba yang terbaik, insyaAllah. Kalau ada rezeki takkan ke mana. Walaupun calonnya agak ramai dan bersaing ni ya, kita cubalah yang terbaik ya, insyaAllah. Jadi setakat ini maaf segala kekurangan ya, yang baiknya pada Allah, yang kurangnya daripada saya sendiri. InsyaAllah kita akan bantu ya kalau apa-apa soalan lepas ni. Okay. Cukup setakat hari ini saja, setakat ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Urus Setia. Terima kasih.